Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu sirrah. Faslun, beliau menyatakan sunat khutbah dan sembahyang Jumaat itu. Bermula disunatkan khutbah di atas mimbar. Manakah tidak pun dia sah, tapi kedudukan dia duduk di atas mimbar tu ialah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan Rasulullah SAW. Dan sunat keadaannya mimbar itu dekatnya mihrab. Ya, mihrab macam mana yang berlaku tadi sekarang di masjid itulah. Pada turun tadi mihrab tu dia imam sembahyang. Mihrab. Apa makna mihrab? Mahalul harbi. Mihrab tu maknanya apa? Mahalul harbi, tempat berperang. Sembahyang perang ni, perang dengan syaitan, perang dengan nafsu, nak bagi ejas betul qalbi menghadap Allah Ta'ala. Itu perang besar. Kalau tidak dia angkat takbir dah hanyut terus. Ya, belum rokok dah terbarai. Habis. Dan jika tiada mudah mimbar, mana kata ada mimbar, maka atas satu yang tinggi. Ya, maknanya carilah duduk atas bangku ke, atau pentas sikit dibuat. Supaya sampai tujuan dia, supaya sampai suara khatib kepada sekalian manusia. Habis sekarang dah mudahkan alat pembesar suara dia. Dan jika tiada diperolehnya suatu yang tinggi, maka hendaklah khatib bersandar kepada suatu kayu atau lainnya, supaya dapat orang fokus dia. Dan sunat bagi khatib tatkala masuk ke masjid memberi salam atas segala yang hadir. Sunat khatib ni ada beberapa perkara yang dia tak sama orang lain. Di antara dia apa? Datang Jumaat hadir. Awal tu kelebihan banyak dalam hadis sahih, tapi kecuali khatib disunat datang lewat, ya, sebab supaya awqa' bin nafsi lagi. Bila orang semua datang tunggu dia, bila datang tu dia naik, dia menyampaikan khutbah lebih berkesan. Ya, berpanggil kalau tu hati dah gurau-gurau cuit-cuit betul ni khutbah tak wow no. Ya. Habis. Dan sunat khatib mana yang membaca khutbah tu, tatkala masuk ke masjid memberi salam atas segala yang hadir di sisi pintu masjid. Kemudian waktu bila sampai ia kepada mimbar, maka sunat dia memberi salam lagi kepada mereka yang di sisi mimbar lah. Dan bila naik ia ke atas mimbar dan sampai kepada pangkat yang tinggi yang di bawah tempat kedudukan, sunat lagi berhadap khatib itu kepada segala manusia dan memberi salam 3 kali beri salam. Dia masuk sekali, dekat dengan mimbar sekali, naik atas mimbar tu sekali lagi. Kau tengok ini 3 kali sunat lagi. Kemudian maka sunat duduk ia pada tempat kedudukan tatkala bang orang yang orang bang tadi tatkala azan, supaya mana tersenanglah ia daripada lelah naik ke atas mimbar tadi. Bila dalam mana kau banyak pokok banyak sekejap ni habis. Dan sunat bahawa hendaklah dikerjakan bang itu, mana azan tu di hadapan khatib. Ya, zaman Rasulullah SAW sekali ia bang ni azan, lepas tu terus baca khutbah. Tapi zaman Sayyidina Osman buat 2 kali. Sayyidina Osman dia buat 2 kali. Sebab orang dah ramai, bila ada yang takut terlewat, dia buat 2 kali azan. Sebagaimana kita buat. Jadi perbuatan yang kita buat ni adalah perbuatan Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman dia buat 2 kali azan. Zaman Rasulullah sekali ya. Ya. Kalau dia kata Sayyidina Osman bid'ah orang. Ya. Dia tak tentu entah. Bid'ah ada bid'ah hasanah, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah makruhah. Jadi membagi tu kan. Dan tadi, dan hendaklah yang bang itu seorang sahaja. Maka bila selesai bang, hendaklah khatib itu berdiri dia berhadapan kepada sekalian manusia, mana pada hari Jumaat, ahli Jumaat, dan membelakangkan kiblat. Ya, membelakangkan kiblat serta membaca khutbah. Kan dia kata hadap kiblat lagi sunat, dia pun pusing. Habis belakang orang tidur. Dia menghadap orang tidur. Tadi pusing belakang, habis selesai. Sunat dia membelakangkan kiblat serta membaca khutbah dengan nyaring suaranya. Dia semua ni suara penting kan ni. Arwah satu ustaz di Kelantan, Ustaz Bunyamin Yaakob kan. Dia kalau ceramah dia bawa mic sendiri. Dia kata kalau aku ceramah tempat tercabut tekak aku, main macam nak mati. Ini bukan pembesar suara, ni pengecil suara dia. Dia tekan suara tak lagi suara. Sakit kan? Kadang ada mic sedih suara, lagi dahsyat.
Mic pula letak depan, kita ceramah dia terik suara tak pergi, tekak kering. Ya, kalau program apa semua tuan-tuan, mic kena ada tukang jaga khas. Biar dia cakap sikit pum dan tu bau sedap pergi. Kan? Mengkil kawan dengan suara tak keluar. Ada satu ustaz kan, dia sedap suara kalau baca surah panjang-panjang. Satu surah tu dia pergi ngajar surah ke masjid tu lah. Orang tu kata, kenapa ustaz baca surah pendek? Mic kau macam katak dia kata. Ya, mic kau macam katak je, apa nak baca surah panjang kata. Oh, hijab mic cepat tuan-tuan ni sebaik dah hijab. Dan membelakangkan kiblat serta membaca khutbah dengan nyaring suaranya lebih daripada wajib. Ya, dan sunat bahawa jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri dan ke belakang, kerana demikian itu bid'ah. Itu perbuatan tak dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan makruh. Bid'ah tu perbuatan dia, makruh tu hukum dia. Dia kena tahu ya. Ada orang ni tak kerti, orang tanya apa hukum? Bid'ah. Orang tanya hukum bukan bid'ah. Dia jawab tak kena. Orang tanya apa hukum? Bila hukum wajib, haram, ya, ataupun sunat, makruh, harus, tu hukum. Kan? Yang tanya hukum bid'ah. Lain gitu. Sebab bid'ah tak semestinya haram. Ada bid'ah wajib. Jam'ul suaril Quran, menghimpun Quran. Sayyidina Uthman menghimpun. Sebab dia panggil Resam Uthmani. Ya. Dia himpun Quran ketika itu wajib kan. Banyak hufaz yang hafiz Quran sudah syahid. Banyak syahid perjalanan Tuhan. Jadi mana tu dia kena kumpul untuk memelihara dia. Ya. Itu di antara dia lah. Tapi Rasulullah tak buat zaman tu. Itu bid'ah. Perkara yang Rasulullah tak buat, kita buat bid'ah. Tapi bid'ah tak semesti haram. Ada semacam wajib pada. Dan makruh bagi khatib menumbuk anak tangga mimbar pada ketika naik dengan kakinya atau tongkatnya atau pedangnya. Dia semangat gentak, boom, boom tu beranjat orang. Tu makruh. Ya. Makruh dia menumbuk anak tangga mimbar tadi pada ketika dia naik, ditumbuk dengan berketuk dengan kaki dia, merentak kuat sangat. Tak payah. Dan makruh membaca doa tatkala sampai khatib kepada anak tangga yang tempat berhenti tadi tu. Jadi atas pelanggan tempat dia berhenti, dia kata makruh baca doa. Ya, tumpukan. Dan demikian lagi makruh berhenti pada tiap-tiap anak tangga mimbar dan menyegerakan akan khutbah yang kedua dan memperlahankan suara padanya dan melebihi puji-pujian bagi segala raja tatkala membaca doa bagi mereka itu. Ya. Dan makruh berhenti pada tiap-tiap anak tangga. Dia lah berhenti sekejap, naik sekarang berhenti sekejap, naik je lah terus. Menyegerakan akan khutbah yang kedua. Ya, itu dia. Dan memperlahankan suara padanya. Makruh. Dan melebihkan puji-pujian bagi raja. Yang muji raja tu dari macam sangat dia asyik sebut satu-satu tak habis-habis. Ya. Kadang-kadang dia bohong pula dalam khutbah. Roa ustaz kau sini. Kadang-kadang bohong dalam khutbah gitu. Ya. Maknanya raja apa pemimpin yang menjalankan keadilan, mana ada adil kalau kita pakai hukum Tuhan. Kalau pakai hukum Lokrit mana ada adil dan bohong ya. Kalau dia kata Khulafa Ar-Rasyidin yang adil lah tu baru ya. Ya, kalau setakat yang mengintar dalam negara sekarang tak ayah dan ya, ceramuk hari biru. Tak pakai syariat Quran, tak ada kan. Tak ada bentuk keadilan kalau lagi pada syariat Allah Taala. Ya, dia jangan berbohong atau mimbar ni buat bohong lah. Jadi dan bohong. Habis. Dan setengah daripada bid'ah mungkar, menyurat kertas dinamakan mereka kita akan dia ya khafaiz pada akhir Jumaat daripada bulan Ramadan. Pada ketika membaca khutbah ya terkadang haram tu. Ketika hati baca khutbah dia nulis. Dia tak benar. Dan menyurat satu yang tiada diketahui maknanya kerana terkandung menunjukkan ia atas kufur wal'ayazubillah, dan terkadang boleh menunjuk ada makna itu boleh kufur. Dan janganlah bermain-main tangan terkala hendak ia khusyuk seperti kelakuan dalam sembahyang. Bila baca khutbah tu konsentrate betul, ambil perhatian ya yang mendengar dan yang memberi khutbah. Beri khutbah pun biar dikena kepada waqi' ya. Sebab tu sepatutnya ya yang dipanggil orang panggil apa? Yang sepatutnya
atau saigianya khutbah ni tidak selaras dan ada beberapa perkara lah dia kena beri juga oven. Sebab penyakit masyarakat dia tak sama, orang ni kampung sini, orang bagian dia kena suntik dalam khutbah. Ni kalau khutbah kadang-kadang selara, ada kadang dengan khutbah dan menghujaukan bumi. Tapi batu tengah bandar nak tanam pokok apa. Yang duduk rumah pelik apa pokok nak ditanam, tak sesuai. Jadi kena khutbah tu tengok keadaan, biar suasana tu. Maka khatib disuntik supaya apa? Islahkan keadaan. Itu dia yang munasabah. Dan sunat pada lapas khutbah itu fasih lagi mafhum maknanya. Mana lapas dengan fasih menyebut, ada juga setengah tempat tu kesian satu kampung tu, dia orang cerita dah tak ada imam tu tuan, yang tu seorang dia, lain semua tak ada, dia baca macam budak jam 4 dekada, dia orang dengar sengit-sengit mengantuk tuan, nyanyi betul ya. Dah tak ada orang lain nak macam mana. Dia kena fasih, berlisan dengan fasih boleh dipanggil auqa' bil nafs, boleh terkejut dalam hati. Mendapat maknanya manfaat dia banyak. Dan mafhum maknanya pada segala manusia dipaham. Dan hendaklah ada khutbah itu pertengahan panjang, jangan berjeri-jeri sangat, dan jangan terlalu pendek, ambil rukun dan jangan terlalu pendek, mana sederhana lah. Dan sunat bagi khatib memegang pedang. Mana pegang pedang ni kan IC ni apa hal ni pegang pedang ni kan. Atau busur panah tu, atau tongkat, ini biasa kita pakai kan? Tongkat dengan tangan yang kiri dan dihantarkan tangan yang kanan pada tepi mimbar. Kiri tongkat, tangan kanan pegang mimbar gitu. Bawaannya apa? Tak ada surat lah tuan-tuan. Berkhutbah, kita banyak ini membaca khutbah. Betul, membaca khutbah itu bukan gagap. Itu betul berkhutbah. Khutbah tak ada surat. Tangan sini mengenggam pum bagi baru betul ya. Tapi sekarang membaca khutbah boleh lah tu, nak buat macam mana. Habis. Jika ada padanya najis, jaga dia dan dihantarkan tangannya pada yang kanan pada tepi mimbar. Jika tiada ada padanya najis, kalau ada jangan dipegang najis, kan tak sah khutbah. Dan jika tiada diperoleh sesuatu daripada yang tersebut itu, maka hendaklah ia dihantarkan tangannya kanan di atas tangan yang kiri di bawah dada. Tongkat pun tak ada, apa pun tak ada, tangan kanan atas tangan kiri bawah dada. Macam tu baca khutbah tu. Ada tengok baca khutbah ni, semayang gitu. Yang kitab ni tak pernah tengok sebab ada tongkat kan, orang pegang tongkat. Atau dilepaskan keduanya lah, seperti perintah di dalam sembahyang juga. Dan apabila selesai khutbah, maka hendaklah ia segera turun daripada mimbar supaya sampai ia kepada mihrab berserta dengan selesai daripada qamat. Tengok elok ya, habis je khutbah, imam muazzin pun qamat. Bila dia qamat, elok dia habis qamat, khatib tu ada dalam atas sejadah nak sembahyang, turun angkat takbir berserta dengan selesai daripada iqamah, supaya apa? Terpelihara mualah antara khutbah dan sembahyang ya. Jangan lambat sangat. Pada khutbah tempat jauh dengan mimbar yang jalan-jalan buat sesak misalnya ni, dia jangan sampai 2 rakaat, dia lagi putus mualat. Jangan baca khutbah lain nanti. Dan bermula sunat membaca di dalam rakaat yang pertama kemudian di Fatihah suratul Jumaah. Ini surah yang sunat dibaca, ataupun Sabbisma rabbikal a'la, suratul a'la. Dan dalam rakaat yang kedua surah Munafikun. Kalau surah Jumaat, regu dia yang kedua Munafikun. Kalau rakaat pertama surah a'la, maka yang kedua hal ata ke hadisul ghasyiyah. Bukan surah insan, itu hal ata ke alal insan ya. Dan jika ditinggalkan surah Jumaat atau Sabbihis bagi pada rakaat ya, Sabbisma rabbika, dan itu pada rakaat yang pertama dengan lupa ya, dia memang nak baca tu surah Jumaah dengan surah Munafikun, tapi dia lupa, atau dia baca suratul a'la dengan maknanya hal ataka hadis surah ghasyiyah, lupa atau sengaja, dan dibacanya akan ganti keduanya ya, surah Munafikun atau hal ataka, maka hendaklah dibacanya pada rakaat yang kedua suratul Jumaah. Baca juga ya, dan Sabbihis.
Dan jangan diulangi lagi surah Munafikun ataupun Hal Ataka yang telah dibacanya pada rakaat pertama. Mana dia nak dua surah terbaca juga. Kalau sikit dia terbalik, mana dia silap tadi kan. Boleh baca balik. Tarik yang pertama tu bawa kedua. Boleh. Dan jika dibacanya pada rakaat pertama salah satu daripada surah Jumaat atau Sabbihis Marabikal A'la, dan tiada suratul Munafikin dan Hal Ataka, maka naklah dihimpunkannya pada rakaat kedua. Surah itu pada rakaat yang kedua, yakni dibacanya surah Jumaah dan surah Munafikin atau surah Sabbihis Marabikal A'la dan Hal Ataka di surah Asy dan rakaat yang kedua, supaya tiada sunyi sembahyang ni daripada kedua surah. Maknanya apa? Dituntut sangat dua surah tu pada sembahyang Jumaat. Nanti di antara sunat lah memilih surah. Kau tak baca pun sembahyang sah, baca surah apa pun sah, tak masalah. Itu sunat. Faidatun, satu faedah tersebut dalam hadis, man qara'a uqbas salamih minal jum'ah qabla an yusanni rijlahu wa qabla an yatakallama al-Fatihah wal ikhlasa wal mu'awwazatain sab'an ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara wa u'tiyah min al-ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih wa hufiza lahu dinuhu wa dunyahu wa ahluhu wa waladuhu. Ini kelebihan kita baca lepas sembah yang Jumaat. Man qara'a uqba salamih, barang siapa membaca surah Fatihah yang mengiringi surah Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, itu dipanggil muawwazatain. Dua surah yang ada ta'awuz, ada a'udzu, itu dipanggil muawwazatain. Kalau kata apa surah muawwazatain, aku cari dalam Quran tak jumpa pun. Mana surah yang ada lafaz a'udzu, mana qul a'udzu bil falaq dengan qul a'udzu bin nas, itu dipanggil surah muawwazatain. Baca tu sab'an 7 kali. Tiap surah tu dibaca 7 kali. Kemudian daripada salam sembahyang Jumaat, sebelum ia mengubah kakinya, qabla an yusanni rijlahu, mana dia tahiyat akhir yang ubah. Itu yang terbaik daripada tempat kedudukannya. Dan sebelum ia berkata, mana pas salam jangan ubah kedudukan dan jangan bercakap apa, terus dibaca 7 kali itu. Dibaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Qul bil falaq 7 kali, Qul bin nas 7 kali. Nah, saya diampun Allah Ta'ala segala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah, besar ni yaufur kan. An-nas la yakhlu an khata' wa nisyan. Manusia dan nama manusia lain Nabi Rasul dia tak sunyi salah dan silap. Jadi maknanya dia buka. Apa kita dapat kemampuan, masya-Allah. Sebab kita gerun Allah Taala bagi warning dalam Quran ni, innahu may ya'ti rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang balik menghadap Ta'ala, besok mati kita balik menghadap dia dalam keadaan berkubang dengan dosa lagi. Dia tak istighfar, tak minta ampun, tak bertobat dan tak reti nak cari fadail, kelebihan-kelebihan yang bentuk kafarah. Macam ni kafarah, baca ni dapat Tuhan ampun, baca ni Tuhan ampun. Para sulaha, orang salih, para awliya, yang ni dia amati. Sebab dia nak mengampunkan dosa tu. Siapa balik berkubang dengan dosa lagi, fali'annahu jahannam, disediakan neraka jahannam untuk dia. La yamutu fiha wa la yahya, la yamut, dia tak mati. Sebab biasa bila orang Islam semua masuk syurga, kafir semua neraka, disembelih akan maut. Maut tu disembelih ala suratil qabshin, di atas rupa kibas oleh malaikat Jibril. Maksud isyarat mati tak ada lagi depan. Mana kalau nikmat betul, kalau azab betul di sana itu. Itu makna. Jadi sebelum daripada itu tidak ada hidup dan mati. Maknanya tidak dapat hidup yang bernikmat sebenar dan tidak mati. Itu makna menangah azab yang sangat dahsyat. Siapa balik dalam keadaan dia dibalut kubangan dosa yang banyak. Jadi sini antara dia dihapun besar ni pengampunan dosa. Allah. Dan sebelum dia berkata, nah saya diampunkan Allah segala dosanya yang telah lalu dan yang lagi akan datang, dan dianugerah Allah akan dia pahala sebilang-bilang orang yang beriman akan Allah. Masya Allah. Banyak mana berapa juta trilion orang tuan-tuan yang beriman. Satu dunia banyak kan. Asal panjang tu dia punya pahala. Yang beriman akan Allah dan Rasul, dan dipelihara Ta'ala baginya agamanya. Ini yang paling penting. Di zaman banyak manusia meninggalkan agama, tinggal amalan, tak ikut sunnah, atau tinggal terus murtad, wala ayazubillah. Anda jaga.
Ini di antara pemelihara. Sebab-sebab agama kita dipelihara oleh Allah. Bukan bacaan ni memelihara, kan syirik pula dengan bacaan pula. Bukan bacaan ni yang mengawal memelihara kita, yang memelihara huwallahu ta'ala. Ya, sebab dapat peliharaan dan sebab kita baca ni. Maka diberikan kelebihan tu, dipeliharakan iman, itu yang paling penting. Dan agama, dan dunianya, dan isi rumahnya, dan anak dia. Dan benarkan keluarga dia selamat, mana ni antara bacaan. Ya, baca sungguh-sungguh, niat kena ta'ala lah, jangan kita niat untuk tu. Ya, di dalam segi membaca fadail kelebihan itu hak ta'ala, kita jangan campur tukang kerja kita. Kerja kita izharul ubudiyah, memperterjemahkan kehambaan kita dengan Tuhan. Bila kita terjemahkan hamba kita cantik, maka orang terdapat redha dari Allah Ta'ala. Jadi itu dengan sendiri memang Tuhan beri. Tuhan la yukhliful mi'ad, innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji dia. Itu di antara kelebihan, ya. Ini tengok keadaan lah, dia bila macam ni tengok keadaan. Kalau dia bertembung kerja wajib, jangan. Dia kerja masuk pejabat, kalau dibaca ni tak sempat niang. Dia masuk pejabat dah. Sedangkan masuk pejabat tu hukum dia wajib. Sebab dia makan gaji kan. Makan gaji amanah. Ya, ini pernah berlaku. Satu buah pejabat dia report arwah almarhum Tuan Mufti Negeri Sembilan, Syekh Murtada. Dia kata saya punya pegawai ni wasit masuk lewat Jumaat, dan bila saya tanya kata saya zikir, saya wirid kata. Kau panggil dia kata. Dia panggil jumpa Mufti. Mufti kata apa kau buat? Saya zikir tu, zikir kepala otak kau ni. Mufti Murtada dia garang. Zikir kepala otak kau kata. Kau gerti tak fiqhul awlawiyat? Kepahaman keutamaan kau berarti mana fardu mana sunat. Yang kau buat tu fardu ke sunat? Sunat. Engkau makan gaji amanah tu apa hukum? Wajib. Kau tidak kau kedara benda haram gitu. Tinggi sembilan ruang dia garang tadi. Kau tidak kau kedara benda haram gitu. Kau jangan tertipu dalam ibadat. Ya, kita kena letakkan taraf tu. Bentuk kerja macam dunia kan. Tapi bila amanah wajib itu satu perjanjian. Kita bekerja dibayar gaji. Bila bayar gaji kita culas je, lagi masa dah haram hukum dia tu. Ya, itu bau senyap dia. Mufti Negeri Sembilan, kepala otak kau dia kata. Melekat dia cakap kepala otak kau dia kata. Kau tak kita beza mana wajib mana sunat gitu. Ya, itu fiqhul aulawiyat, kepahaman keutamaan. Nanti kita kena utamakan pertama yang wajib, kemudian baru yang sunat. Itu kaedah dia. Habis kemudian Paslon menyatakan segala sunat Jumaat. Wallahu a'lam.